Akan penulis buku. Sesi kedua, ulasan penuh kandungan buku. Dan sesi ketiga, rumusan berkaitan buku tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput panel pertama untuk memulakan sesi pertama kita. Dipersilakan Cik Nur Fazrina. Assalamualaikum semua. Ramadan. Saya Fazrina. Saya daripada SSHDL. So kalau dengar Faz tak dengar. tak dengar ke? Oh, dengar tak? Okey. Okey, dengar Okey. Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Fazrina. Saya daripada FSSHDL. Dan sehari ini saya akan terangkan kongsikanlah berkaitan dengan tajuk dia I'm a Backpacker Korea. Okay, so kalau dengar suara macam jauh-jauh sikit tu sebab saya memang orang Jawa, so saya asal pun daripada Batu Pahat. Okay, so penulis buku ni adalah Hadian Azurin. So kalau ikutkan penulis ni adalah pelajar Sung Yun Kwan University dalam bidang Electrical Engineering. Okay, so buku ni menarik lah bagi saya sebab buku ni dia share macam mana pengalaman dia berada di Faz, Korea. tak clear sangat Faz. Tak clear kan? Macam. Dengar tak? No. Dengar tak? Okey. Dengar Okey. Okay, so saya ulang balik lah. Faz bukan kat Korea kan Faz? Tak. Jauh Batu je Pahat suara. saya kat Batu Pahat. Jauh dari KL lah. Buku ni menarik lah bagi saya sebab dia menceritakan tentang perjalanan penulis ni berada di Korea lah. So macam mana dia explain kat kita survival skill yang perlu ada lah sebelum kita melancong ke Korea. So sebab dia pun pelajar di universiti dekat Korea. So dia tahulah sedikit sebanyak apa yang sesuai dekat sana, apa yang tak sesuai kat sana, pakaian yang sesuai untuk setiap musim. Juga dengan macam mana nak survival untuk solat semua. So nanti saya akan terangkan. So rasa dah boleh pergi pada kereta balik lah. Okay, ya. Saya serahkan pada moderator. Memang tak dengar ke? Hilang suara terus? Tak dengar. Tak dengar Macam terus ke? Macam dekat Korea ni. Okey. Ke lain kampung kot? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan panel yang kedua, Encik Ilham binti Jafrin dengan tajuk bukunya Satu Hari Satu Resepi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. So, terima kasih kepada Puan Ana. Okey, apa khabar semua? Semoga sihat. Semua sihat dan sentiasa cergas selalu. Okey, pagi ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang banyak memberi manfaat dan sebagai bahan rujukan kepada saya dan isteri saya untuk memasak, iaitu buku yang bertajuk Satu Hari Satu Resepi. Okay, buku ini adalah buku resepi hasil kreativiti oleh Chef Haniliza. Okay, beliau berasal dari Kuala Lumpur dan mula aktif dalam bidang masakan ketika berumur 26 tahun. Okay, beliau pernah terlibat sebagai chef jemputan untuk beberapa majalah, antaranya majalah Jelita dan majalah Saji. Beliau juga pernah dijemput ke beberapa rancangan di media TV, antaranya di dalam segmen Santai Masak di TV Al-Hijrah, Wanita Hari Ini dan Nasi Lemak Kopi O di TV 9. Okey, kenapa saya ingin berkongsi buku ini bersama tuan-puan semua? Okay, yang pertama, kerana buku ini menerangkan cara-cara memasak dengan cara yang mudah difahami lah. Okay. Yang kedua, terdapat banyak gambar ilustrasi masakan yang menarik. Okay, of course lah sebab dia buku resepi. Okay, yang ketiga, terdapat banyak pilihan masakan seperti masakan ayam, daging dan ikan dan sehinggalah cara-cara untuk membuat kuih muih. Okay. Dan lebih menarik lagi, pada bahagian permulaan buku ini ada menunjukkan nama dan gambar peralatan masakan yang biasa digunakan. Okay. Kalau kami yang mengajar di Amali DN30, pengenalan kepada alatan sangat penting sebelum memulakan Amali supaya tidak salah guna peralatan. Okay, ini contoh-contoh peralatan memasak yang biasalah kita guna. Okay. Yang kelima, sebab dia adalah selain gambar-gambar peralatan memasak, buku ini juga menunjukkan gambar-gambar bahan rempah dan penerangan yang biasa kita gunakan dalam masakan. Jadi buku ini memang sangat membantu kalau kita atau kalau kita baru je mula-mula nak belajar.
Okay, ini contoh-contoh bahan rempah yang biasa digunakan lah. Okay. Jadi itulah sedikit pengenalan buku ini dan kenapa saya ingin berkongsi dengan semua. Okay, kalau nak cerita semua resepi dekat dalam buku ni memang takkan habis lah untuk satu sesi ni. Jadi kepada tuan-puan semua yang tidak tahu nak masak apa untuk juara berbuka pada hari ini, saya akan kongsikan satu resepi yang diminati dan dikiraf oleh isteri saya sendiri, ibu saya dan keluarga mertua saya kepada anda semua pada sesi kedua nanti. So kepada sesiapa yang berminat bolehlah sediakan pen dan kertas untuk mencatat resepi ini nanti. Okay, hashtag sila dengar dan jangan lari. Kembali semula kepada Puan Ana. Okay, terima kasih Cik Ilham. Hebat ni. Okey, kita teruskan dengan pengenalan panel ketiga Puan Azlin bin Muhammad dengan tajuk bukunya Magnet Rezeki dengan Solat Duha. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan salam 13 Ramadan hari ini. Saya Azlin binti Muhammad dari Akademi Tamadun Islam. Tak dengar suara. Kenapa putus? Tak dengar. Lin? Kak Lin? Kak Lin dah keluar ke? Putus. Kak Lin mute ke? Dia rasa dia punya tu mute tu. Mute. Kak Lin? Speaker pun mute ke? Kak Lin? Kak Lin? Okay, Kak Lin dah keluar. Okey, kita teruskan perkongsian. Kita pergi ke sesi kedua. Panel akan memberikan ulasan berkaitan buku masing-masing. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput panel pertama untuk mengulaskan buku beliau, Cik Faz, dipersilakan. Dia lah lumayan berminat. Bukan versi Korea, edisi Korea punya. Kan dia banyak lagi edisi. Faz, sayu je bunyi. Okey, dengar tak? Kuat tak? Kan try untuk kuatkan mic ni. Okey tak? Okey. 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 Kalau kan Korea ni dia terletak di Asia Tenggara lah.
Asia Timur bersepadan dengan Jepun dan China. Kita tahulah Korea terbagi pada dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Okay, so kita lebih kenal Korea Utara sebagai negara yang diktator, komunis dan nuklear. So manakala Korea Selatan ni dia adalah negara demokrasi, teknologi, drama dan sendirilah orang akan lebih kenal dengan dia punya K-pop. Okay, so ini adalah sejarah Korea sikit. So di mana perang meletus pada tahun 25 Jun 1950. Mana secara tiba-tiba Korea Utara menyerang Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ni dibantu PBB, di mana bantuan tentera daripada Amerika untuk datang di pusat untuk bantu Korea Selatan. Okay, so pada 27 Julai 1953, gencatan senjata telah diadakan di pusat. Walau bagaimanapun sampai sekarang diorang masih lagi tak mencapai keputusan lah untuk menambahkan perang. Okay, so kesan perang menjadikan ekonomi Korea Selatan sangat teruk dan merupakan antara negara miskin. Tak clear, Fas. Tak clear? Okey. Dengar tak? Saya dekat sangat kena dekatkan mic. Kena dekatkan mic. Saya dah dekatkan mic sangat dah ni. Dah sampai mulut. Dengar tak? Bila cakap dengar tak dengar tu kuat. Dengar tapi belum cakap jauh dah. Okey. So saya try ulang balik lah. Okey? Okey. So first kali perang meletus pada tahun 1950 di mana secara tiba-tiba Korea Utara dia menyerang Korea Selatan dibantu dengan Soviet Union dan Komunis China. So seterusnya gencatan senjata dilakukan pada 1953 di mana mereka bersetujulah untuk mengadakan gencatan senjata. Namun sampai sekarang kalau ikutkan diorang masih belum berdamai lagi lah. So kadang-kadang pun Korea Utara ada melancarkan serangan secara tiba-tiba di Korea Selatan. Okay, so kesan perang pada tahun tu ekonomi sangat teruk dari mana Korea Selatan merupakan negara termiskin di dunia. Dan sekarang ni kalau ikutkan Korea Selatan tak boleh ke Korea Utara tak boleh ke Korea Selatan lah. So melainkan kalau ada tipe masa yang agak-agak macam diorang tengah cool sikit and then diorang akan benarkan rakyat diorang untuk ke Korea. Itu pun dalam masa beberapa jam. Okay, so kat sini saya akan terangkan daripada Slumdog ke Trillionaire. Okay, so pada krisis 1997, so kita tahu kan masa dekat situ krisis kewangan dunia. So Korea Selatan meminjam 50 bilion USD daripada IMF. So kesannya Korea Selatan hampir bankrupt. Kat situ dia dah burukkanlah nama Korea Selatan sendiri sebab dia meminjam duit daripada IMF. So masa tu Kim Dae-jung sebagai Presiden Korea, dia fikir macam mana cara untuk menaikkan ekonomi. Okay, so first kali dia fikir pasal teknologi maklumat. And then dia pergi pada drama, filem, muzik, permainan video dan budaya K-pop. Okay, kalau ikutkan kat sini, dia tengok daripada China punya empire. Okay, di mana empire yang dibina China selama 2000 tahun jatuh disebabkan time tu kebanyakan penduduk diorang sangat tergila-gilakan budaya pop daripada UK. So that's why dinasti China time tu jatuhlah. So that's why belajar dari situ. Okay, so ini adalah antara drama K-pop yang menjadi salah satu agenda diorang lah untuk naikkan ekonomi di Korea Selatan. Okay, so kalau kita tengok daripada 1998, ekspor drama je dah 10 juta USD. So dia meningkat sampai sekarang ni kalau kan saya rasa dah lagi banyak lah. Sebab kat sini kebanyakan sekarang pun dunia dah global kan. So kita boleh travel ke Korea bila ada masa je. Untuk sekarang ni tak sesuai lah sebab kita ada kata orang tu sekarang tak ada mengizinkan kan. Okay, so next saya akan terangkan pasal musim di Korea. So kita ada 4 musim lah kat sini. So penulis ada terangkan waktu-waktu yang sesuai untuk kita lawati lah dengan bagaimana tips-tips pakaian yang diberi. So kalau ikutkan kat sini untuk musim bunga kita panggil POM. Okay, untuk POM ni dia punya suhu adalah 10 darjah Celsius sehingga 25 darjah Celsius. Okay, so untuk tips pakaian ada macam kita lebih pada casual lah. Okay. So next musim panas kita panggil Yorom. Okay, Korea sangat suka pergi ke tempat maksudnya macam beach, lepas tu pergi water park pada musim-musim panas ni. So lepas tu dia punya suhu tu sama macam Malaysia. So kalau macam kita pergi sana so tak ada macam kejutan lah. Okay. So cuma tips kat sini kena banyak minum air sebab kalau ikutkan dia punya cerah tu pukul 5 pagi tu dah sangat cerah lah macam kat sini pukul 8 pagi. Okay. Dan musim Nurul kita panggil KL. Okay, so kat sini ni adalah gambar-gambar yang saya ambil masa saya ke sana.
Okay, so musim luruh ni pada awal Oktober hingga awal Disember. So suhu dia saya rasa okey lah kot. Untuk yang rasa suhu yang agak sejuk tapi tak terlalu sejuk. Okay, so dia punya fenomena dan warna-warni kan tak ada kat Malaysia. Okay, so ni adalah tips-tips pakaian dia. Pakai jaket kulit lah untuk nampak lagi segak. Macam lah untuk yang lelaki tu. Lepas tu pakai long john lah bagi yang tak tahan sejuk. So, tak tahan suhu sejuk. Okay, so yang menarik dia kalau boleh ambil gambar ni ketika golden hour lah. So maksudnya belakang kalau sebabkan di sana bila musim luruh banyak yang oren-oren kan. So pakai ambil gambar yang ten-ten macam tu lah. Okay, so make sure kena pakai lotion sikit. Pastikan kulit tu tak merekah sebab takut kulit kering kan. Sensitif. Okay, so inilah musim sejuk pure wool. Okay, so kat sini biasanya diorang akan datang Korea. Penulis cadangkanlah beberapa aktiviti iaitu ski, snowboarding dan jalan-jalan lah. So kalau kat sini mana yang merasai salji boleh datang time musim sejuk lah pada Disember dan juga awal Mac. So the soul of Seoul. Okay, so kalau kat sini gambar pertama yang kita dapat lihat adalah Namsan Tower. Okay, so biasanya orang akan datang ke Namsan Tower lah untuk tengok maksudnya the view of Seoul. Okay, so next yang gambar warna biru ni kita panggil DMZ. Okay, DMZ ni Demilitarized Zone. Okay, di mana yang ini adalah merupakan sempadan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang menariknya kat sini, kalau kita pergi DMZ ni, so kita kena sign satu form di mana yang menyatakan sekiranya kita ditembak ataupun mati kat situ adalah itu tanggungjawab diri sendiri. Bukannya jatuh pada mana-mana pihak. Okay, so gambar yang ketiga ni yang panjang nampak pokok-pokok ni biasanya ni adalah gambar dekat Nami Island lah. So macam yang kita tahu yang Nami Island tu adalah salah satu spot untuk drama drama yang tadi kat depan tu. Saya tak ingat nama drama tu. Okay, so yang bawah ni adalah yang tak nampak band ni. Okay, ini adalah biasa pusat-pusat beli-belah dia lah. So kat sini kita ada Myeongdong, kita ada Namdaemun, lepas tu kita ada Yuha University punya street shop lah. Okay, so yang gambar yang kecil-kecil yang comel-comel rumah ni. Okay, so ini adalah Petit France. So kat sini macam little France lah. Banyak lagi tempat yang menarik selain ni sebenarnya. Kalau kita boleh pergi penulis tulis kat sini. So banyak lagi tempat menarik. So maksud kita boleh pergi Itaewon, masjid-masjid kat Itaewon. So kita boleh pergi Stream, Sejong Story, War Memorial. Lepas tu ada gang. So banyak tempat lagi. Okay, so adalah street food yang antaranya yang kita akan jumpa kalau kita jalan along the way dekat Myeongdong Street. Okay, so macam yang semua tahulah, yang first gambar ni adalah tteokbokki. Okay, so yang ni kat Malaysia pun boleh rasa juga rasanya sebab ada banyak kedai makanan Korea. Okay, so kita ada odeng. So yang nampak yang warna putih-putih ni je lebih kepada kata orang tu dragon beard candy lah. So dia manis-manis sikit rasanya. So yang bawah yang bertingkat-tingkat ni kita panggil dia hot dog. Okay, yang macam telur ni dia sebenarnya roti telur je. Telur, so tapi saya tak pernah makan lah sebab tak boleh nak makan. So kita panggil dia kerangkong. Okay, so survival tips dekat Korea. So kat sini penulis ada terangkan, dia bagi tips lah mana kita nak tinggal. So nak seronok sikit kita tinggal kat area Myeongdong. Sebab kat sini banyak kedai-kedai yang kita boleh beli lah. So maksudnya macam baju, barang-barangan villa. Lepas tu dekat Namdaemun. Hongdae ni dia seronok sebab orang kebanyakan yang akan buat basking lah time malam. So kalau Itaewon ni dia senang sikit, cumanya dia senang untuk Muslim sebab dia banyak makanan-makanan kata orang yang halal. Sebab and then kat Itaewon ni kebanyakan ni banyak yang foreigner lah yang datang daripada Pakistan, daripada Malaysia sendiri banyak dekat Itaewon. Lepas tu cumanya dekat Itaewon ni adalah jalan yang berbukit lah. And then dekat Itaewon pun ada satu masjid Itaewon dan selalunya orang kalau nak visit Korea dia akan datang dekat masjid Itaewon. Okay, so kat sini ada saya terangkan juga lah jenis-jenis hotel. So dengan rate harga dia. So yang menarik kat sini adalah Hanok ataupun Ondol style. Korean Ondol style ni. So maksudnya rumah Korea. So kat sini pun tapi dia punya harga agak mahal.
Tak semua tempat ada ada sediakannya lah. Okay. So kat sini saya terangkan juga survival tips dia lah. Macam mana kalau anda kata kita berada di sana. Okay. So make sure sebelum pergi ke sana kita tukar duit dulu. Okay. Dekat buku ni cakap lah. Okay. So ataupun kat sana kebanyakan kedai dia akan open untuk kita bayar secara menggunakan kad ataupun e-payment. Okay, sekarang ni kita dah ada kemudahan sebagai BigPay. So bagi saya senanglah kalau kita gunakan BigPay sebab BigPay dia akan catat setiap transaction yang kita buat. Dekat kedai mana, berapa nilai dia. Okay, so kita boleh gunakan kad debit dan juga kad kredit. Okay, cuma kad kredit tu bagi yang mampu lah. Okay, so next SIM card ataupun modem. So kat sini SIM card ni kita kena prepare lah. Sana memang ada. Maksudnya dia punya Wi-Fi punya teknologi memang sangat high. Cumanya untuk kita berjalan untuk memudahkan kita kontak antara satu sama lain, so better guna SIM card. Beli SIM card tu dulu. Daripada sini ataupun dekat airport pun banyak juga. Okay, so next bagi pada kad T-Money lah. So kad T-Money ni kita gunakan untuk kita naik subway ataupun naik bus. Okay, kad T-Money juga kita boleh gunakan untuk dia punya kedai macam Zerbaniga lah, macam 7E. So kat situ semua kita gunakan kad T-Money. Okay, so next kita kena buat turun apps. Contohnya macam Subway, Subway Korea, Google Maps, currency punya exchange dengan BigPay lah. So BigPay ni macam saya cakap tadi lah, kad tu dia akan hantar, maksudnya setiap transaksi dia akan hantar kat kita punya phone. Akan bagi tahu lah berapa nilai dia kalau duit tu dikonvertkan ke duit Malaysia. Okay, so next adalah tisu basah dan air mineral lah. Ataupun sentiasa bawa botol kosong. Sebab toilet dekat sana kebanyakannya toilet bidet. Penulis sendiri bercakap kat sini, dia cakap ini adalah benda yang sangat penting lah sebab kita Muslim kan, kita istinja pun menggunakan air. So memang kena prepare air lah. Okay, so next is shopping tips. Okay, ni last yang saya akan terangkan lah. Okay, shopping tips kat sini. Okay, orang Korea ni bila belajar dekat sini so kalau macam kita nak minta penawaran, menawar, so better kita buat macam 30-40% lah daripada harga yang sedia ada. Okay. So makcik-makcik ni suka kalau kita bercakap dengan dia. Cuma dia, bila kita dah menawar tu kita kena beli. Kalau tak kita akan pasrana lah sebenarnya dalam bahasa dia. Okay. So e-payment tu so jangan takut sekiranya kita ada duit yang cukup. Okay, so just make sure kita ada prepare lah kita punya kad tu. BigPay ke ataupun yang lain. Lepas tu senaraikan barang yang hendak dibeli sebelum kita pergi shopping. Sebab bila kita sampai sana je memang kita akan ramah mata. Okay, next simpan resit dan sentiasa bawa pasport. Okay, ni untuk salah satunya adalah untuk dapatkan tax refund. Okay, so dia akan tengok pasport kita, dia akan check pasport kita and then baru kita dapat tax refund. Okay, next elakkan beli barangan elektrik sebab barangan kat sana kalau ikutkan lagi mahal daripada kat Malaysia. Kalau kita convert guna duit kita lah. Especially kalau macam smartphone. Sebab smartphone kat sana dia punya settingnya lain. Dia tak macam Malaysia punya version lah. Okay, so kena pastikan berapa banyak kita ambil bagasi tu, kilogram bagasi yang kita ni. So sebab kita nak elakkan daripada kita terlebih untuk recharge. Okay, so next elakkan shopping hujung minggu dan cuti. Ini sebabkan ramai orang Korea, diorang suka keluar pada cuti macam kita jugalah kat sini kan. Cumanya kalau ikutkan kat sana, diorang lagi happening lah, walaupun diorang akan keluar juga. Kita orang punya culture macam mana kan. So saya rasa situ je saya punya penerangan berkaitan dengan buku ni. So saya kembalikan kepada moderator. Okay, ulasan yang hebat. Lepas ni ramailah nak ke Korea. Okay, kita jemput panel yang kedua untuk mengulas buku beliau, Satu Hari Satu Resipi. Disilakan Cik Ilham. Okay, terima kasih kepada Puan Ana. Okay, sebelum saya ingin berkongsi resepi, so saya ingin minta izin dululah dan restu dari pakar-pakar masakan di fakulti, iaitu ibu-ibu dan isteri-isteri di FSSH untuk izinkan saya berkongsi resepi. Okey, resepi yang ingin saya kongsikan pada pagi ini telah saya olah sedikit dari resepi asal, satu hari, satu resepi ikut kesesuaian saya. Okey, resepinya. Okey, resepinya adalah daging dendeng ala Minang. Okey, kalau puan-puan pernah makan di restoran nasi Padang atau melancong ke Indonesia, mungkin pernah mencuba makanan ini. So pagi ini saya akan kongsikan resepinya. Okey.
Resepinya bahan-bahan A untuk perapan daging. Okey, untuk hidangan ni saya gunakan 1 kg daging. Okey, untuk daging ni puan-puan kena potong dengan ketebalan lebih kurang 1 cm dan potong lebar sikit. Okey, sebab daging ni nanti kita akan rebus dulu. Jadi selepas rebus biasanya daging ini akan kecut. Jadi kalau dipotong kecil, takut lepas rebus makin kecil daging itu nanti. Nanti nak makan pun, pengunyah pun tak puas. Okey, daging tu kena bersihkan dulu, kemudian toskan. Okey, bahan-bahan yang kedua. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk perapan daging ialah lebih kurang 2 inci halia, okey, ataupun sebesar ibu jari. Okey, yang ketiga, 9 ulas bawang putih. Okey, 1,5 sudu biji ketumbar dan sedikit garam. Okey, air untuk merebus daging. Okey, bahan-bahan ini hendaklah dikisar sehingga halus. Okey, kemudian gaulkan bersama daging tadi dan tambahkan sedikit garam mengikut cita rasa tuan-tuan. Kemudian perap daging tadi sekurang-kurangnya 1 jam. Kalau nak lebih sedap lagi, peraplah lagi lama. Contohnya macam besok pagi tuan-puan nak masak, malam ni tuan-puan perap. So, dia memang akan rasa lagi rempah dia. Okay, selepas itu rebus daging tadi sehingga air rebusan daging itu kering. Okay, pastikan air yang diisi dalam periuk mesti paras-paras atau lebih sikit je dari daging tadi. So, semasa air dah hendak kering, tuan-puan kena tengok selalu takut daging tadi hangus pula. Okay, kemudian toskan daging tadi dan biarkan sejuk sebentar. So itu selepas Rasa Taylor tu bosan tersebut. Okay, itu selepas kita rebus. Okay, kemudian kita kena goreng daging kembali. Okay, cara dia panaskan minyak masak dan goreng daging yang telah direbus tadi. Okay, goreng daging tu sehingga agak garing pada bahagian luar je. Biasanya bila dah goreng tu warna bahagian luar daging tu akan berubah kepada coklat ataupun kehitaman sikit. Okay, jangan goreng terlalu lama sangat. Takut nanti daging tu keras sangat. Okay, kemudian asingkan daging tadi dan sejukkan. Okay, bahan-bahan B pula. Okay, bahan-bahan B ni untuk buat sambal sambal atau cili goreng untuk dendeng tu. Okay, bahan-bahan dia adalah 15 hingga 20 biji tangkai cili kering. Okay, cili ni kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Okay, dan 2 ulas bawang besar, segelas air asam jawa, sedikit garam dan minyak masak. Okay, kisar cili kering dan bawang merah. Okay, kemudian tumiskan bahan yang dikisar tadi sehingga naik bau. Okay, masukkan air asam jawa dan kacau sehingga naik minyak. Okay. Kemudian masukkan sedikit perasa. Biasanya kalau macam saya masak, saya akan masukkan secukup rasa sebagai perasa tambahan. Okay, kemudian tutup api dan biarkan sehingga agak sejuk. Okay, last sekali baru kita masukkan daging yang digoreng tadi dan sedikit garam. Kemudian gaul sehingga sebati. Okey, maka siaplah menu kita dan boleh dihidang dan dimakan ketika waktu berbuka nanti. Okey, itulah resepinya. Harap puan-puan dapat salin. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Cikgu Ham. So boleh buat resepi ni untuk berbuka puasa. Okay, seterusnya dipersilakan Puan Azlin untuk mengulas buku beliau Magnet Rezeki dengan Solat Duha. Dipersilakan. Okay. Minta maaf tadi wifi disconnect. Okey, insyaAllah. Okey, buku ini di dalamnya banyak menyelitkan dengan ayat-ayat Al-Quran saja dan Al-Hadis. Kemudian penulis akan kaitkan dengan memberi contoh perumpamaan dalam kehidupan kita seharian. Ada satu contoh yang diberikan dalam buku ini, penulis beri contoh, seorang pengurus syarikat mengeksport kayu. Beliau berkata, walaupun dia sedang bermesyuarat, dia mesti keluar sebentar untuk mengerjakan solat duha. Maknanya kita tahu kalau pengurus syarikat mengeksport kayu, mesti dia seorang yang kaya kan, kehidupannya memang dah lengkap cukup, tapi dia masih beri peluang dirinya untuk mengerjakan solat duha. So lagi satu contoh, seorang usahawan restoran besar di Malaysia, apabila orang menanyakan apakah rahsia kejayaannya, dia menjawab yang dia tidak pernah meninggalkan solat sunat duha ni walaupun satu hari. Okey, bagi seseorang yang berada dalam kesusahan dan kebimbangan akibat terperangkap dalam kemiskinan contohnya,
Okey, solat duha ini insya-Allah dapat membantunya. Apabila dia melaksanakan solat wajib dan solat sunat, khususnya solat duha dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, insya-Allah Allah mengubah hidupnya daripada susah menjadi mudah. Okey, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam hadis berikut. Okey, sabda Rasulullah. Okey, solat duha ini mendatangkan solat duha ini mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan, dan tidak ada orang yang memelihara solat kecuali orang yang bertaubat. Hadis laporan Tirmizi. Okey, lagi satu hadis, sesiapa yang mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat sebelum solat zuhur, maka Allah mendirikan rumah untuknya di syurga. Okey, ada lagi satu ayat Al-Quran juga bermaksud Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Allah. Okey. Jadi saya ulang balik tadi firman Allah dalam Al-Quran, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat 62. Okey, jadi jelaslah bagi kita, sesiapa yang mengerjakan solat duha, mereka memperolehi kemuliaan rezeki dan dijauhkan daripada kemiskinan. Demikianlah warna kehidupan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah mencari rezeki, dan ada yang mudah mencari rezeki. Duha itu magnet rezeki. Okey, dalam buku ini menyatakan di saat kita rasa tertekan dan kecewa, kembalilah dan dekatilah kepada Tuhan yang hakiki. Antaranya ialah dengan mengerjakan solat duha. Seperti yang kita ketahui, solat sunat duha ini diibaratkan seperti magnet yang menarik rezeki, dan percayalah rezeki yang hadir itu adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah sangka-sangkakan. Namun perlu diingatkan, niat kita hanyalah untuk beribadat kepada Allah semata-mata, dan hanya dengan izin Allah saja kebaikan dan kehebatan yang ada di dalam solat duha itu sendiri yang akan datang kepada kita. Sehingga dalam Al-Quran pun ada Allah menceritakan tentang duha ini, iaitu dalam surah Duha ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, demi waktu duha dan demi malam apabila menjadi sepi, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidaklah dia membencimu, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia ini, dan pasti Tuhanmu akan memberi kepadamu kurniaan hingga kamu menjadi suka. Dalam buku ini juga menyatakan dan mengulangi lagi, solat duha adalah solat berkait rapat dengan rezeki, sama ada dipermudahkan rezeki, kemanfaatan rezeki, dan pahala yang tidak ternilai tingginya. Duha ini bermaksud pagi, sebab itu ianya dilakukan ketika di waktu pagi, iaitu 28 minit selepas syuruk. Syuruk tu bermaksud waktu solat subuh telah tamat. Ada juga yang menyatakan 20 minit selepas waktu syuruk. Okey, kalau kita nak tepat untuk mengerjakan solat duha ini, kita boleh refer kepada takwim waktu solat di Malaysia, ataupun kita boleh install app waktu solat di Malaysia kat handphone. Okey, solat ini boleh dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Okey. Solat duha ini mempunyai doa yang sangat khusus yang berkaitan sungguh dengan sumber rezeki. Okey, sebab itu penulis ini menyatakan solat duha itu adalah magnet rezeki.
pasti kita semua sudah tahu doa yang ada dalam solat duha itu. Kandungannya memangnya sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat diperlukan untuk diri kita seharian. Okey, dalam buku ini juga, saya kata buku ini banyak diselitkan tentang hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Okey, sabda Rasulullah SAW bersabda, solat duha itu mendatangkan rezeki dan menjauhkan kemiskinan dan tidak ada orang yang memelihara solat kecuali orang yang bertaubat. Maknanya solat sunat duha ini boleh dianggap sebagai rasa berterima kasih sesungguhnya kepada Allah atas segala berkah hidup yang diberikannya kepada kita. Okay, kadang-kadang kita perlu ingat, tak kiralah sekuat mana pun kita bekerja mencari duit, rezeki itu tetap Allah yang tentukan. Penulis ini berkata, kita hendaklah berusaha untuk menjadikan solat sunat duha ini sebagai rutin harian. Ianya pun tidak mengambil masa yang terlalu lama kan, macam dalam 10 minit kita boleh melakukannya sekejap saja, tak effect pun insya-Allah waktu kerja kita, insya-Allah kita boleh cover kerja kita tu kan. Okey, bayangkan bukan saja kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, malah kita juga telah berjaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Okay, dalam melakukan setiap aktiviti harian, kita menggunakan sendi-sendi yang ada dalam tubuh badan kita. Sendi yang ada dalam tubuh kita ni memerlukan sedekah. Okey, ibarat kita menggunakan jalan raya, kita diwajibkan untuk membayar cukai jalan setiap tahun kan. So begitu juga apabila pada setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat kita menggunakan sendi-sendi kita ni, kita juga wajib memberikan sedekah kepadanya. Okay, bersesuaian dengan hadis ni, Rasulullah SAW bersabda, okey, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, menyuruh berbuat perkara yang baik itu juga adalah sedekah, melarang daripada perkara yang mungkar adalah sedekah, dan semua itu cukup dengan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada solat duha. Okey, dalam buku ini juga penulis menyatakan rezeki manusia adalah rahsia Allah. Oleh itu, kita perlu berusaha mencari rezeki melalui pintu dan kunci yang tepat. Okey, antara kunci rezeki itu adalah solat duha. Okey, dan pintunya adalah usaha kita yang bersungguh-sungguh. Kalau kita kerja, kerjalah bersungguh-sungguh. Okey, kalau buat sesuatu pun hendaklah bersungguh-sungguh. Okey, ramai yang memandang rezeki hanya daripada segi material sahaja seperti wang, rumah dan kenderaan. Oleh itu, ramai yang salah faham dalam hal ini dan mereka hanya terdorong oleh keinginan yang materialistik sahaja. Padahal rezeki itu tidak semestinya bersifat kebendaan sahaja. Rezeki adalah segala sesuatu yang boleh kita rezeki adalah sesuatu yang boleh kita makan, pakai, nikmati. Okey, bahkan semua perkara yang Allah anugerahkan kepada kita adalah rezeki. Dengan itu, rezeki merangkumi contoh wang, pekerjaan, rumah, kenderaan, makanan, anak-anak yang soleh, suami yang soleh, isteri yang solehah, kesihatan, ketenangan jiwa, ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang dapat kita nikmati dan membawa manfaat pada diri kita dan orang lain. Okey, itulah ringkas yang boleh saya kongsikan tentang kandungan dalam buku ini dari pemahaman saya. Okey, kembali kepada Puan Mazwana. Terima kasih Malin, perkongsian yang sangat berguna untuk kita semua. Okey, kita dah sampai ke sesi yang terakhir iaitu ulasan panel diminta untuk merumuskan
buku-buku yang dibaca. Dipersilakan Cik Fazrin untuk membuat rumusan. Ni secara rumusnya lah, so saya cadangkan untuk sesiapa yang kata orang tu ingin ke Korea, so better lah gunakan buku ni sebagai rujukan, sebab kalau ikutkan buku ni dia bagi juga cara-cara macam mana kita nak buat itinerary kita lah sepanjang kita berada di Korea. Dan kat sini juga ada bagi juga kupon, so anda kata kita pergi satu guest house ni, so dia akan bagi kupon, akan bagi diskaun lah sebanyak 20%. So bagi saya menarik sebab dia pun banyak grafik dan dia akan jadikan perkongsian yang menarik lah untuk dikongsi bersama lah kalau anda kata berminat untuk Korea. Itu rumusan daripada saya. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih Cik Faz. Silakan Encik Ilham untuk membuat rumusan. Sebelum saya membuat sedikit rumusan tentang buku Satu Hari Satu Resipi ni, saya untuk sesi ini saya akan kongsikan sedikit beberapa tips masa memasak daging dinding ni. Pertama, biasanya kalau kita rebus daging, dia belum tentu boleh lembut. Okey, biasanya saya akan rebus dulu daging yang diperap tadi ke dalam pressure cooker lebih kurang 30 minit. Kemudian saya akan sambung balik rebus daging tadi sehingga rebus sampai kering. Kalau boleh, cuba elakkan menambah air ketika merebus daging. Takut rasa daging tu akan tawar. Tips yang kedua, semasa mengisar cili merah, pastikan cili itu dikisar kasar sedikit. Kalau rajin, gunalah batu lesung untuk tumbuk cili itu. Giling cili itu guna batu lesung. Supaya rasa daging dinding itu akan bertambah sedap. Kepada yang berminat masakan pedas, boleh tambah cili padi mengikut selera masing-masing. Tips yang terakhir, kalau kita tak nak rebus lama, daging yang telah digoreng tadi boleh juga diketuk di dalam lesung untuk lembutkan lagi daging itu. So buku ni memang memberi banyak manfaat kepada saya, terutamanya kepada golongan ayah yang isterinya bekerja swasta, balik tertentu dan lebih-lebih lagi pada hujung minggu. Jadi buku ini memang banyak bagi idea macam mana saya nak menyediakan hidangan untuk family saya. Dan kita boleh gunakan buku ini sebagai rujukan dan juga boleh membuat eksperimen tentang masakan lah. Dan kalau masakan tu tak jadi pun kita saja yang rasa. Tapi kalau kita nak berkongsi pun kita boleh kongsi di masa apa tak jadi hari ini di Facebook. Okey, itu saja perkongsian saya pada pagi ini dan selamat mencuba. Kembali semula kepada moderator. Terima kasih Cik Ilham. Dipersilakan Puan Lin untuk membuat rumusan. Sebagai penutup, saya simpulkan di sini, setelah saya membaca buku ini dan saya fahami bahawa kita perlu berusaha untuk mencari rezeki, tidak kira dalam apa juga keadaan. Bukan menunggu saja macam termenung ke duduk-duduk saja rezeki akan datang, itu mustahil, tak mungkin. So rezeki itu perlu dicari seperti kita bekerja, berniaga atau membuat sesuatu yang boleh mendatangkan rezeki tersebut. Dan di samping itu kita juga perlu mengerjakan solat duha lah, sebab solat duha macam kita tahu tadi, ia adalah magnet rezeki. Bagi sesiapa yang sudah biasa melakukan solat duha setiap hari, dia akan rasa tidak sempurna kalau satu hari tu dia tak melakukan solat ni. Dia rasa yang solat ni seperti macam dah menjadi makanan dia hari-hari. Walaupun sesibuk mana pun di hari tu, dia akan berusaha juga untuk memberi atau meluangkan masa untuk mengerjakan solat duha ni. Dan dia akan dapat rasa Allah memudahkan segala urusan dia pada hari itu. Saya cadangkan pada sesiapa yang belum cuba lakukannya, bermula hari ini, insyaAllah, cubalah, kita akan rasa sesuatu kelainan. Hanya orang yang mengerjakannya saja akan dapat rasa kelainan tersebut. Sekian, terima kasih. Kembali pada moderator.
Mazuana mana Mazuana? Mazuana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar Okey, terima kasih. Sementara tunggu Mazuana sekejap ni, saya nak maklumkan kita share sikit tentang beberapa perkara untuk staf PPP FSSH ni. Okey, mulai hari ni beberapa staf, terutamanya kerana-keranan dan juga pembantu operasi masuk ke pejabat untuk membuatkan pembersihan pejabat. Kemudian kita akan mengadakan tanda-tanda penjarakan social distances untuk kita punya kaunter dan juga pergerakan di pejabat, dan juga persediaan untuk menyediakan peralatan-peralatan kesihatan seperti hand sanitizer dan juga yang lain-lain berkaitan dengan urusan di pejabat. So mulai 13 hari bulan, berdasarkan perkiling yang akan keluar nanti, kita akan menggerakkan staf masuk ke pejabat secara giliran yang akan ditentukan oleh penolong-penolong pendaftar dan juga penyelia masing-masing, seramai 20% sahaja daripada keseluruhan staf kita, secara berperingkat-peringkat, dan tempoh masa pun terhad sahaja yang dibenarkan untuk berada di pejabat. Walau bagaimanapun kita memang kena letakkan staf untuk berada di pejabat lah dalam tempoh dalam tempoh PKPB ni nanti. So kita akan berperingkat-peringkat buka pejabat dan terutama bagi urusan-urusan yang berkaitan yang perlukan merujuk dokumen di pejabat, insyaAllah. Jadi semua jadual dan sebagainya akan kita keluarkan selepas keluar perkiling daripada UTM. Tapi maklumat awal kita maklumkan mulai 13 kita akan mula bekerja berperingkat-peringkat mengikut kategori kumpulan dan juga skim. Dan juga jadualnya akan disediakan oleh pegawai dan penyelia masing-masing, insyaAllah. Perkara kedua, kita akan ada satu program khas lagi dalam tempoh PKP ni, ataupun kalau PKP tamat pun kita akan teruskan juga, iaitu kita ada satu program kita panggil Foreign Language Class, FLC, Foreign Language Class, di mana kita akan adakan kelas bersiri untuk 3 bahasa, dan setiap habis satu siri itu kita akan keluarkan sijil bagi semua peserta yang mengikuti penuh dan mengikut ujian yang ditetapkan. Contohnya kita akan bermula dengan satu kelas Korea, sesuai dengan Fazrin punya topik pagi ni. Kita akan mula dengan kelas Korea daripada Dr. Kang yang akan memberikan kita sedikit ilmu tentang bahasa Korea selama 5 kali sesi, iaitu seminggu sekali. Selepas habis tempoh bahasa Korea, kita akan pergi bahasa Jepun, kemudian pergi pada bahasa Arab. So 3 bahasa yang kita akan cuba explore dalam tempoh PKP ni ataupun selepas PKP ni untuk staf-staf FSSH ni meningkatkan lagi kemahiran atau meningkatkan lagi sedikit skill berbahasa asing selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita akan mula 14 Mei untuk kelas Korea. Formatnya ialah 5 kali kelas dan selepas habis kelas kali kelima tu kita akan ada sedikit ujian. Yang lulus ujian saja kita akan keluarkan sijil automatik kepada staf yang mengikuti kelima kelas secara penuh. Kita akan monitor dari segi kehadiran, masuk penuh kelas setiap minggu 1 jam. Kemudian minggu terakhir dia ada test sikit. Bila habis ujian tu barulah kita akan keluarkan sijil kepada saudara-saudari yang mengikuti kelas berkenaan. So kita akan ada 3 kelas. Okey, itu pengumuman kedua lah untuk saya pagi ni. Jadi kita harap semua staf PPP FSSH bersedia untuk perkara pertama, masuk ke pejabat mulai 13 hari bulan berperingkat-peringkat dengan peraturan yang kita akan keluarkan SOP-nya. Yang kedua ialah kelas bahasa
foreign language class untuk staff PPP FSSH. InsyaAllah. Saya buka juga di kelas tu untuk pesyarah-pesyarah yang kalau mereka berminat untuk join, sebab kita online tak perlukan ada kelas jumlah bilik darjah dan sebagainya, tetapi kita akan buat sebaik mungkin untuk kita meningkatkan pengetahuan kita dalam bahasa. So sesuai dengan topik hari ini, kita bersedia untuk ke Korea. Kalau saya nampak Prof Syukri maklumkan tadi, lagi 2 tahun nak pergi Korea, so boleh ready lah kita belajar bahasa Korea. Okey, itu saja. Mazwana dah boleh masuk ke? Mazwana? Mazwana dah boleh masuk ke? Tak boleh Okey, kalau tak boleh saya ambil alih majlis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga moderator, Fazrin, ketiga-tiga panel, Fazrin, kemudian Ilham dan juga Azlin. Tak sangka Ilham boleh cerita tentang masak hari ni. Saya fikir tajuk saja satu hari satu resipi, tapi mungkin cerita tentang motivasi. Rupanya betul-betul pasal masakan. Surprise. Dan juga kita punya tajuk tentang solat duha, insyaAllah. Ketiga-tiganya topik sangat menarik. Perlukan sedikit masa untuk kita kata kalau ada gunakan slide dan sebagainya, dan juga masalah teknikal pagi ni nampak macam ada sedikit masalah. Jadi saya Mazwana ke? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya fikir di sini sampai di sini saja kita punya perjumpaan. Dan kita akan jumpa 2:30 petang lagi untuk petang ni untuk sesi perkongsian ilmu untuk DIY baca kompos baca kompos untuk staff kita semasa PKP ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa sesi-sesi yang akan datang, terutamanya yang paling dekat ialah kita akan jumpa petang ni 2:30 dan kita akhiri dengan surah Wal-Asr dan doa kifarah pada pagi ni insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Buat apa Tuan? Sambil layan ni ke masuk. Memang belajar kat Korea. Kalau buat kerja kat luar susah nak layan Mazwana bebe kan. Jadi kami ke master. Hilang dia terus, hilang. Last minute hilang terus dia. Hilang, pandai dia, ngelak tu. Nizam ada Nizam? Nizam ada? Ada bah. Ada Nizam ada. Din tak nampak, dia kat bawah kot. Siapa Din? Main. Bye, rajin tekuk. Bukan main ni semua orang. Oh, kat sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak bagi sokongan tu. Saya dah diarahkan bekerja kak. Yelah. Untuk prepare, nak bagi Nanti ada orang kata makan gaji buta pula kan. Okay, bye. Okay, terima kasih. Stay safe. Siapa lagi Wan? Tak ada lah. Then Ayam berkokok kat belakang tu. tak ada. Ni tadi tu. Ini kat office tak ada ayam berkokok ni. Itulah heran juga ingatkan Wan, tapi terfikir dia kat office takkan ayam berkokok pula. Air, takkan air. Ni Bahar. Dia bawa ayam dia tu ke mana-mana. Nizam. Jadi buat. Mana Nizam? Nizam. Ada tu. Okey. Selamat sampai dari Simpang Renggam Saya nak print apa stik. Tapi laminate tak ada bos, macam mana nak buat? SOE dah? Pinjam SOE. Laminate sana ya? Dah. SOE buka kat Nazam ada. Laminate ada, cuma mesin je. Jom akak ada ni. Sekejap. Saya nak print tu. Nazam ada. So, Azab prepare untuk 13 bulan Saya nampak macam SOE dah nampak ada pergerakan. Tempat-tempat kursi duduk tu kena letak asingkan lah. Maknanya kena ada penjarakan sosial tu. Tampakkan kertas supaya yang duduk di situ. Selain dari tanda X tu. Office kena letak tu ke? Cik kan pejabat PSM kena letak
Kena letak penjarakan sosial ke? PSM ni ada orang datang ke? Itulah dia. Kalau akademik adalah student mungkin masuk. Kalau saya fikir kalau pejabat PSM tu tak ada orang pun masuk, tak ada pelanggan pun. Jadi kalau tak ada pun tak apa. Tak payah tak payah tampal penjarakan tapi tampal poster untuk notis SOP tu. Poster dengan kerusi depan tu je lah kita tandakan. Ya, saya. Kalau tapi di akademik tu memang perlu ada lah sebab mungkin staff ramai datang untuk staff-staff PG kan. Atau kita ada 500 lebih pelajar lagi yang ada di dalam kampus. Yang tak balik kita tak tahu staff kita, student kita ada tidak. Yang confirm ada seorang ke dua orang student kita yang masih tak balik. So kita tengah dapatkan data lah. Kalau jangan tak balik, maknanya ada kemungkinan jangan datang pejabat. Okey. Aziz jangan tutup dulu kalau ada lain yang nak tanya saya lagi ke? Uh, 13 tu kehadiran macam mana? Kita slide kehadiran ke guna check in juga? Siapa yang masuk pejabat slide kehadiran? Check in di rumah nanti. Check in kat rumah kan? Tapi kita kehadiran tu di pejabat keluar dan masuk. Nanti akan dalam SOP tu kita akan keluarkan email nanti kita maklumkan. Maknanya bagi mereka yang bekerja ke office, diorang kena check in dan check out juga. Alamak, lupa nak punch lah. Apa pagi ni? Check in lah, check in. Oh, punch kena buat juga pagi ni. Okay, Cik Aziz, thank you very much. Mana Mazuana? Dah hilang lah. Sama-sama. Tengah rebus daging, bos. Mazuana ada lagi ni tapi mic tak buka. Masak dendeng hari ni kata dia. Aduh, Mazuana. Moderator. Solatlah. Mazuana solat duha. Terus solat duha Alhamdulillah. Ustazah Azlin beritahu terus dia solat duha. Tak sempat nak tutup majlis. Maya pakai makeup tak ni, Maya? Tak pakai sebab tu off video. Baju kelawar? Ha? Baju kelawar lagi? T-shirt je. Jaman? 120 minit lewat, bos. Tak 20 minit. Rekod dia tak apa. Janji rekod kita tahu. Saya buat. Dah. Okey, bos. Alright, selamat. Thank you very much semua. Ada apa-apa nak cakap saya? Tak ada. Tak ada. Tak ada Alright, settlekan Okay, Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.